Bermula dengan suka-suka, kini menjadi satu yang sukar untuk dipisahkan kerana wang ringgit dan harta yang melilit dirinya. Bila saya rasa sakit sebab start pendarahan dekat bahagian belakang kan. So macam dah start fikir, aku macam terlalu sangat tu. Tapi dia bagi duit kat saya. Tapi dia tak sentuh saya. Nafsu umpama spring, makin ditekan, makin ia meloncat tinggi. Ramai yang tewas ketika nafsu meloncat tinggi ini, termasuk seorang pemuda yang bernama Jess. Jadi money boy, yakni lelaki yang menjual tubuh untuk lelaki yang lain. Bermula dengan suka-suka, kini menjadi satu yang sukar untuk dipisahkan kerana wang ringgit dan harta yang melilit dirinya. Aduan jiwa mengupas di sebalik isu money boy dan godaan nafsu yang sukar untuk berhenti. Baik, J difahamkan telah pun hampir 5 tahun terlibat dalam dunia pelacuran ya, yang mana menjadi money boy melayan nafsu lelaki. Bagaimana ia boleh bermula? Sebab anda ni masih lagi muda, jadi macam mana tercetusnya idea ataupun kemahuan untuk menjadi money boy? It all start with masa saya zaman belajar dekat college dulu lah. Then I think dalam tahun 2018 member lah suggestkan satu apps ni, and then saya try lah. Macam bila saya dah try, and then dia rasa intense tau. Dia lagi rasa macam bila dah try sekali mesti nak lagi. Dia rasa macam tu lah. So bila datang satu masa tu, dia dapat check, "Dek, satu malam kira berapa?" Macam lepas tu dia kata, "Saya tak kisah." Pergi check in dengan dia and so on. So besok check out tu dapatlah dalam, at first rasa macam 200. So untuk student pada tu 200 tu dah cukup banyak untuk tampung hidup saya dalam 2 minggu. Okey, baik, peringkat awal anda terasa macam takut sebab ini melibatkan hubungan seksual dan hubungan yang songsang. Jadi mungkin kebimbangan sekata kalau kena tipu ke ataupun pelanggan tu macam berlaku ganas ke, tak bimbang macam tu? Kalau nak ikutkan, pernah lah dia macam ajar check in sampai buatlah macam-macam benda dia nak buat malam pada malam tu kan. So sampai saya rasa macam satu hari tu pengalaman saya, besok tu saya kena kejar ke hospital sebabkan ada pendarahan dekat bahagian itulah. Okey, bila dah seronok pegang duit kan, walaupun tadi bila paling kesakitan, macam mana ada ketagihan untuk buat lagi? Terutama mungkin ada target lah, bisa kita nak beli phone baru ke, kena kerja keras lagi. Bermaksud lebih ramai pelanggan yang ada layan. Macam mana tu? Okay, kalau ikutkan macam kekerapan tu, memang saya ada pasang target lah. Macam satu hari tu memang nak beli laptop baru untuk study lah. So saya terpaksa cari lebih daripada dalam sebulan tu, kadang-kadang hampir setiap hari ada. So kumpul lah, kadang-kadang dalam sebulan tu boleh dapat macam 4,000. Tidakkah rasa macam sakit dan depres kerana terpaksa main nafsu lelaki? Dia bila at one point tu, bila saya rasa macam dah start rasa sakit sebab start dengan pendarahan dekat bahagian belakang tu kan. So macam dah start fikir, aku macam terlalu sangat ke? Lepas tu bila dah ni diagnose, doktor macam terpaksa buat pengakuan dekat doktor sendiri, awak ni macam ni apa benda semua tu kan. So that macam awak kena kurangkan and so on. So saya pun try lah kurangkan. Tapi benda tu tahan kejap je, walaupun kita dah try untuk lawan. Maksudnya nafsu J hanya untuk lelaki? Ya. Perempuan tak tidak langsung? Kalau perempuan ikut dulu ada, tapi sekarang tak tahu lah macam mana. Kita tak tahu nak cakap masa datang macam mana kan. Baik, berapa yang paling tinggi pernah J kenakan? Pernah dapat dalam seorang tu 500 macam tu seorang. 500 untuk tempoh berapa lama? Sejam? Less than 1 hour macam tu. Dapat 500?
Okay, pernah tak macam satu ketika dia rasa macam duit ni panas lah, macam tak berkat? Memang duit tu saya guna untuk sehari hidup saya dekat KL ni. Memang tak pernah bagi mak bapak duit. Dia tak pernah menangis sebab rasa macam sampai bila ni semua? Tak ada. Bila dah start macam kerja sekarang ni, bila dah start kerja tu rasa macam pernah lah rasa menyesal kenapa aku buat benda tu dulu kan. So at one point saya rasa macam aku memang bukan anak yang berguna. Jadi terpaksa tinggalkan bandar ke atau macam masih lagi berperang di ibu kota ni? Untuk sekarang ni saya masih lagi berperang dengan nafsu saya dengan lelaki. Dan saya harap satu hari nanti saya dah berubah. Saya memang niat nak keluar daripada dunia ni, tapi tak tahu bila. Kalau ada pihak yang sudi bimbing J, adakah J terima ataupun macam okay tak apa, biar waktu ni biar aku sendiri dulu? Kalau ada orang yang betul-betul nak bantu, saya terima je. Sebab why not kan, kadang-kadang kita tak tahu, kadang Tuhan tu datangkan kita orang yang betul-betul baik untuk tolong kita. Tapi at the same time saya kena jaga-jaga lah. Takut orang yang kadang-kadang orang yang bantu kita ni dia nak take advantage kat kita kan. So macam tu. Ataupun anda ada pengalaman kecil yang dinodai oleh orang terdekat ke sehingga anda jadi sebegini je? Masa sekolah dululah pernah, sebab masa sekolah tu ada duduk asrama. Okey, bermaksud dah buat hubungan seks sejak bila? Daripada umur saya 13 tahun. 13 di asrama? Okey, maksudnya anda diliwat atau macam mana? Mula-mula tidur, and then lama kelamaan tu macam kita buat further step untuk benda macam tu lah. Ada cuba ke arah macam keislaman, anda mungkin jauhkan daripada kelompok lah, kadang-kadang pengaruh daripada sekeliling ya, yang mengajak, mungkin katanya hari ni ada pelanggan yang nak bayar mahal, jadi selagi mereka ada hubungan tu, selagi itu ada peluang untuk masuk ke dunia pacuran tu, tak cuba untuk lari pada zon yang betul-betul kontra dan berbeza? Pernah juga saya try untuk masuk pondok, sebab saya dulu sekolah agama, and then bila ni saya try untuk back to agama lah kan. So masuk pondok dalam sebulan macam tu, and then keluar balik. And then daripada situ lah saya rasa macam tak nak aku kena juga berubah. Mungkin untuk berubah sepenuhnya pada saya susah, tapi mungkin Allah tu nampak lah kot. Saya rasa orang nak menilai saya dan tak ada orang nak menilai saya, tapi saya percaya yang Allah tu dia tahu usaha saya macam mana untuk berubah slowly lah. Tapi ada tak J bercerita kepada seorang dipercayai ke, mungkin ahli keluarga ke, sahabat betul, ataupun J simpan kemas dalam diri J sendiri? Untuk saya sendiri, saya tak cari sesiapa. Even keluarga saya pun sampai sekarang tak tahu saya ni macam mana. Kawan-kawan saya pun tak tahu ya, saya sampai dah pernah satu tahap, dah sampai tahap yang macam tu. So saya simpan lah sampai sekarang. Selamat abang Ya. Selamat. Selamat. Sendiri ke dengan bos? Sendiri. Sendiri? Oh, saya nak tanya-tanya je. Kalau macam tu kena bayar tak? 100 okey, kejap je 100 je. Simple je, tanya simple je. Boleh? Yelah, 100 pun 100 lah. Dah lama kat sini tak? Dah lama dah. Dalam sehari boleh dapat apa? Adalah 1,000. Ui, sehari 1,000 dah banyak tu. Okey, Kak macam nak pergi apa ya? Meli. Okey. Ada anak tak? Ada satu. Oh, okey. Anak dengan suami masih ada lah? Suami dulu. Saya dah bercerai dah. Oh, okey. Maksudnya lepas buat kerja ni dulu sebelum kahwin lah ke macam mana? Saya masa tu terjebak dalam umur 25 tahun. 25? Selepas saya berkahwin, dapat anak satu. Oh, masa tu apa? Suami penagih ke macam mana? Suami ceraikan saya. Lepas tu dia macam lari tak tahu pergi mana. Oh, masa tu untuk terdesak ke? Mungkin terdesak lah sebab saya pun tak tahu masa tu kan. Masa tu tak lari pula? Nak lari tu adalah, tapi dia fikir nak lari macam mana, dah duit tak ada, nak hidupi anak lagi.
Kan? Okey. Jadi sekarang ni anak umur apa? Sekarang ni anak dah 30. 30. Dia buat kerja biasa ke ataupun macam dia tahu akak buat kerja ni? Dia tahu. Dulu dia tahu. Lepas tu dia buat tak tahu je. Lepas tu dia dah malas nak ambil tahu, dah malas nak ambil kisah. Dia kata buatlah apa-apa ni. Jadi pernah tak akak macam berdepan detik cemas ke macam pelanggan cekik ke rompak ke apa ke, ada tak? Ada juga, tapi macam mana nak kata lah, tak boleh ditakut sangat macam tu. Dia kena macam redo je lah apa-apa yang berlaku ni, macam tu. Yang pelanggan tetap ada juga? Ada. Tak teringin ke macam kahwin ke dengan orang ke, lepas tu berhenti kerja ni? Tak ada? Ada rasa nak berkahwin tu, tapi ada ke orang nak terima kami yang dah orang kata hancur masa depan ni? Tapi ada yang mengorak tak? Macam pelanggan ke, berminat ke, ada tak? Ada juga sempat orang kata dia ajak kahwin, tapi kita tak tahu dia tu betul ke atau tak ke, atau main-main je ke, mana kita nak tahu kan. Tak rasa macam sepi ke, bosan ke? Sepi, sunyi, bosan jugalah tu, semua ada lah. Tapi nak buat macam mana kan? Kita nak berkawan dengan orang pun memilih. Cari suami lah, tak nak? Nak lah bang. Masih ada keinginan untuk bercinta lah? Kalau ada yang nak berkahwin betul-betul, kita nak lah juga berubah kan. Minta maaf saya tanya macam sembahyang ke, bermohon kepada Tuhan supaya lari ke, atau macam dah lama tak bersolat macam mana? Saya memang dah lama tak solat. Macam tak teringin ke macam dengar azan kan lepas? Ada, teringin bang. Dengar orang mengaji pun kadang saya menangis. Ada juga macam tu. Tapi macam belum timbul kesedaran macam tu. Ataupun satu hari tu macam tak pergi melacur ke? Maksud saya, okey, jual apa-apa ke, macam nak gantikan kerja macam ni? Ada, saya macam jual air macam inilah, air biasa ni kan. Tapi dia macam tak sama macam melacur. Melacur ni banyak duit kan, gedebuk macam tu kan. Kalau jual air tu berapa je. Waktu sekarang ni siapa yang akak paling ingat sekali? Ada seorang lelaki tu, dia datang dengan saya, dia sembang dengan saya, tapi peliknya dia tu tak langgan saya. Nak berbagi, orang kata mungkin dia kesunyian ke apa, tempat berbual lah macam tu kan. Tapi dia bagi duit kat saya, tapi dia tak sentuh saya. Cuma dia nak luahkan masalah tu banyak lah. Jadi tak ada dia untuk tempat untuk berbual. Okey, biasa keluar pukul apa? Saya keluar dalam pukul, kalau Sabtu Ahad saya keluar pukul 5 petang. Oh, dah keluar dah? Sampai 3 pagi macam tu. Okey, bila orang yang dah kenal kan, tapi tak melanggan ataupun macam jiran ke apa, dia panggil kita, contohnya macam pelacur ke, akak rasa marah tak? Ada juga rasa marah, tapi nak buat macam mana? Memang dah itu kerja kita kan. Tak boleh nak marah sangat lah, sebab dah betul, memang kerja tu betul kan. Agak-agak sampai bila akak mungkin nak stop tahun depan ke macam mana ke? Memang ada rasa nak stop. Kalau boleh hari ni nak stop. Tapi kalau stop, siapa nak bagi belanja? Siapa nak bagi makan? Ada tak rasa macam diri aku jijik ke apa ke, ada tak? Memang ada. Siapa macam saya ni macam sampah masyarakat macam tu. Jijik sangat-sangat. Kalau ada orang yang macam nak bawa akak jumpa ustaz ke, pergi kaunseling ke, akak nak tak? Nak. Nak. Okey ke kalau saya macam tu? Nanti orang kata Tak ada. Kalau nak buat baik, banyak pihak boleh bantu. Tak macam family akak ada lagi? Mak, bapak semua ada? semua dah meninggal. Boleh meninggal lah. Tak rindu mak? Rindu juga. Sebab tu saya macam ni. Tak ada siapa nak nasihat. Laki buat macam tu. Kawan-kawan pun jauhkan diri macam tu. Lelaki pun nak kahwin pun macam main-main je. Kat atas tu ada orang lain ke share dengan kawan? Tak ada, saya sekarang seorang. Okey, dah lama saya... Berapa kak charge ni?
Tadi kan 100 katanya. Okey, semoga Kak mendapat kebaikan perlindungan ya. Nanti saya akan cuba untuk berhubung dengan pihak agama kalau Kak maulah ya. Kita jumpa nanti. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Halal lah. Okey, elok ya. Terima kasih banyak-banyak. Pasti saya kira kerana sejauh mana agama dalam diri seseorang. Sebab benda ini dalam semua budaya latar belakang pasti tidak akan bersetuju, dan apatah lagi agama ya. Jadi dan kita ni yang paling menjadi penghalang ataupun yang membenteng kita, menjaga kita ni agama. Jadi kalaulah agama tu nipis, mungkin ilmunya, kemudian persekitaran beragama itu, kemudian iman, inilah semua elemen-elemen yang menyebabkan manusia rasa dia boleh buat apa saja tanpa ada terikat dengan batas-batas apapun ya, mungkin adat, bangsa, apatah lagi agama. Jadi pada saya pokok pangkal, walaupun apa reason yang diberikan, dia balik kepada nipisnya kehidupan beragama dalam diri seseorang. Di sinilah indahnya agama pula ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk menerima sesiapa pun sebesar mana dosa pun. Sebab tu Allah itu ada sifat yang disebut sebagai Ghafur, dan Allah itu juga Ghaffar. Ghafur bermaksud Allah menerima sebanyak mana dosa yang kita lakukan. Ghaffar juga merujuk kepada sebesar mana dosa yang kita lakukan. Maknanya Allah tetap akan menerima selagi mana, kata Nabi, malam yugharghir, selagi mana nyawa seseorang tak sampai ke ghargharahnya. Selagi tak sampai nyawa ke halkum dia, ketika disentap nyawanya tak sampai ke situ lagi, pintu taubat seluas-luasnya terbuka untuk setiap orang. Dan tak ada orang boleh dakwa bahawa dia mulia, dia suci, orang itu hina. Kerana apabila seseorang tu bertaubat, kata Nabi, kaman la dzambalahu, dia sebiji macam orang yang tak pernah seperti tersentuh atau disentuh oleh dosa. Jadi bertaubatlah, Allah akan menerima dan mengangkat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kalaulah masyarakat kita masyarakat yang baik, masyarakat yang berilmu, masyarakat semua akan support setiap orang yang terlalai, terlupa, terjerumus ke apa kancah sekalipun. Masyarakat itu sendiri menjadi support system untuk orang yang terjerumus. Namun kalaulah masyarakat kita hari ini mungkin tak sebegitu, yang ada adalah tukang judge, tukang hukum, maka saya kira alhamdulillah kita di negara kita ada jabatan agama, majlis agama. Di sana adanya badan-badan yang sentiasa bersiap untuk membimbing mereka-mereka yang terlanjur, yang tak elok lah pada pandangan masyarakat dan pandangan kita ya. Dan di samping saya rasa ramai NGO, individu-individu yang alhamdulillah membuat kerja yang untuk menerima ya, berdakwah dan kemudian mendidik, menjaga, bahkan hatta mereka itu memberi jaminan kebajikan pada seseorang itu. Dan menyebabkan saya kira tak ada alasan nak kata bahawa dengan sebab ekonomi, dengan sebab pendapatan, kerana sistem sokongan kita, masyarakat kita, jabatan, majlis dan juga orang individu yang sedang dalam masyarakat sebenarnya banyak. Jadi kalau dia ikhlas untuk berubah, Allah akan temukan dengan penyelesai masalah untuk diri dia, insya-Allah. Dia jelas sebab dalam Islam adalah jalan sama hukum dengan matlamat. Al-wasail hukmul maqasid. Kalaulah matlamat itu, maknanya perbuatan itu adalah haram, so jalan untuk mendapatkannya juga dikira sebagai haram. Begitulah sebaliknya. Jadi semua yang dilakukan, setiap sin daripada sumber itu
semuanya adalah haram, semua adalah kotor, semua adalah racun yang mungkin seronok sekarang, tetapi nanti akan ada mulatan pembalasan dia, mungkin pada masa itu kesihatan dan 1001 macam. Itu belum lagi kita kata pembalasan yang menunggu dalam kubur di hari akhirat. Itu sangat menakutkan. Tak ada manusia yang baik, ya. Sehingga dalam Islam orang yang rasa baik itu pun jahat, dan tidak ada orang jahat. Saat orang jahat dia rasa dia jahat, itu baik untuk dia. Sebab bila dia rasa aku ni jahat lah, maka dia nak bertaubat, maka dia diangkat darjat dia di sisi Allah. Berbanding orang duk perasan baik, ya, rasa baik, rasa mulus, yang kudus, yang tulus ni, dia rasa dia semua everything, di sisi Allah dia hina sebenarnya. Sebab dia takkan nak bertaubat, dia akan kerjanya adalah untuk hukum nilai orang, dan orang begini sebenarnya tak ada nilai di dalam agama, ya. Jadi sebab tu muhasabah, orang yang bersalah, jom kita sama-sama berubah, sebab kita semua nak menuju kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah kata kamu bersusah-susah payah kepada Tuhan, kamu pasti nanti akan menemui Tuhanmu. Kita insya-Allah bertemu dalam keadaan syurga itu kan luas, supaya semua orang boleh masuk dalam syurga.